Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, kitab hadis yang telah dikumpulkan hampir 4,000 hadis oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu taala. Dan pada malam ini kita nak sambung berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang tajuk zuhud. Dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-2309. Jika ada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan terjemahan hadis, boleh terus ambil di Telegram Kuliah Umar Aziz dan boleh terus pergi kepada riwayat 2309. Maka kita akan mulakan dengan perbetulkan dahulu niat kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Riwayat yang ke-2309, wabihi ilaihi qala hadatsana Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Baghdadi qala hadatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala hadatsani Abi an al-A'mash an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tufiya, telah meninggal dunia seorang lelaki daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata seseorang, yakni rajulan, abshir bil jannah, khabar gembira untuk orang yang meninggal dunia, untuknya adalah syurga. Maka Nabi SAW bersabda, awala tadri, adakah kamu tidak mengetahui? Apakah maksud awala tadri? Lihat kepada Sahara pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang ketiga daripada bawah. Al-wawu fihi ataf ala mahzuf, ay atatakallamu bihadza wala tadri. Apa maksud awala tadri? Atatakallamu bihadza wala tadri. Adakah kamu dengan yakin bercakap untuknya adalah syurga dalam keadaan kamu tidak mengetahui? Fala'allahu, mungkin, takallama, orang ini pernah bercakap, fima la ya'ni, pada sesuatu perkara yang sia-sia, au bakhila, ataupun dia pernah kedekut, bima la yankusuhu, dengan harta yang kalaulah dia bagi tidak mengurangkan pun hartanya. Maka adakah kamu syurga? Adakah kamu pasti dia adalah ahli syurga? Sabda Nabi, mungkin dia ada cakap sesuatu benda yang sia-sia yang menjadikan Allah tak suka, ataupun dia pernah kedekut dan bakhil dengan hartanya yang banyak yang kalau dia bagi tak berkurang pun harta dia. Maka Imam Tirmizi bawakan hadis ini nak menunjukkan tentang perlu berhati-hati dengan percakapan yang pada waktu itu boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat 2310, wa bihi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Nasr an-Naisaburi wa ghairu wahid qalu hadatsana Abu Musir an Ismail bin Abdullah bin Sama'ah an al-Auza'i an Qurrah an az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara daripada keindahan Islam seseorang itu. Bagaimanakah kita nak tengok Islam seseorang itu indah, bagus ataupun tidak?
Antara tanda seseorang itu bagus Islamnya, sabda Nabi, tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'ni, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada keuntungan dan tidak ada kaitan dengan dia. Maka itu adalah seseorang yang baik Islam dia, bila dia boleh belajar meninggalkan perkara yang sia-sia. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kata Imam Tirmizi, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, kecuali daripada sanad ini. Riwayat 2311. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Malik bin Anas an Zuhri an Ali bin al-Husain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lebih kurang sama, sesungguhnya di antara daripada keindahan Islam seseorang itu adalah tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'ni, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuknya. Beginilah yang telah diriwayatkan oleh lebih daripada seorang sahabat, lebih daripada seorang anak murid Az-Zuhri, daripada Az-Zuhri, daripada Ali bin Husain, daripada Nabi SAW, riwayat yang sama seperti riwayat Malik. Bab yang ke-10 berkenaan tentang hadis berkenaan tentang kurangkan percakapan, qillatil kalam, kurangkan percakapan. Banyak percakapan, banyak perhitungan yang kita boleh beri, yang kita perlu bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang ke-2312, wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abdatu an Muhammad bin Amr qala hadatsani abi an jaddi qala sami'tu Bilal bin al-Harith al-Muzani sahib Rasulillah, daripada Bilal bin Harith al-Muzani yang merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, la yatakallamu bil kalimah, bercakap tentang satu perkataan, min ridwanillah, dan perkataan itu Allah suka. Hanya satu perkataan dan perkataan itu Allah suka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yadhunnu, dan orang yang bercakap perkataan itu pun dia tidak menyangka, tidaklah dia menyangka, antablugha, bahawa perkataan tersebut boleh menyampaikan, antablugha fa'ilnya kalimah, perkataan tersebut boleh menyampaikan, ma balagat, ke tahap yang dia telah sampai, iaitu dengan keridaan Allah. Fayaktubullahu, maka Allah menuliskan untuknya, biha, dengan sebab kalimah tersebut, ridwanahu, keridaannya, ila yaumi yalqah, sampailah pada hari yang dia akan bertemu dengan Allah. Kadang-kala bila Allah suka dengan kita dengan satu kalimah saja, perkataan. Contohnya kita beri nasihat, kita mengajak kepada kebaikan, kita mencegah kemungkaran, ataupun perkataan kita boleh menggembirakan orang. Perkataan yang pada waktu itu perkataan hanya satu perkataan, maka perkataan itu boleh menjadikan Allah redha dengan kita. Sebaliknya, Nabi mengingatkan kita supaya berhati-hati dalam bercakap. Sabda Nabi, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang daripada kamu, la yatakallamu bil kalimah, mengeluarkan satu perkataan, dan perkataan itu apakah kedudukan dia? Min sakhatillah, Allah murka dengan perkataan tadi. Contohnya satu perkataan bohong, mengumpat, mengadu domba, dan Allah benci perkataan tersebut. Firman Allah di awal juz yang ke-6, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah tidak suka perkataan-perkataan yang buruk. Kata para ulama, antaranya bohong, antaranya mengadu domba, antaranya mengumpat. Maka sabda Nabi, dan sesungguhnya salah seorang daripada kamu bercakap dengan satu perkataan daripada kemurkaan Allah. Dan kadang-kala dia tak beri perhatian pun apa yang dia cakap. Sabda Nabi, ma yadhunnu, tidaklah dia menyangka, antablugha, bahawa perkataan tersebut boleh menyampaikan, ma balagat, ke tahap yang dia berada, fayaktubullah, maka Allah menuliskan ke atasnya, biha, dengan sebab perkataan tersebut, sakhatahu, kemurkaannya, ila yaumi yalqah, sampailah pada hari yang dia perlu bertemu dengan Allah. Maka di sini Nabi memberi amaran, memberi teguran untuk kita berhati-hati dalam berkata-kata. Sebab setiap perkataan itu ada kesan dia, sama ada Allah redha ataupun Allah murka.
Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummu Habibah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Beginilah yang telah diriwayatkan oleh lebih daripada seorang daripada Muhammad bin Ammar, riwayat yang lebih kurang sama. Wa qalu, dan mereka berkata, daripada Muhammad bin Ammar, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Bilal bin Harith radhiyallahu anhu. Dan telah meriwayatkan Malik bin Anas hadis ini daripada Muhammad bin Ammar daripada ayahnya tanpa menyebut atuknya. Terus daripada Bilal bin Haris, maka ini adalah sanad yang berbeza. Bab yang ke-11 berkenaan tentang betapa kecilnya, betapa remehnya kedudukan dunia di sisi Allah. Dunia ni sementara. Apa yang Allah pada waktu itu akan cipta dalam dunia pun adalah perhiasan yang sementara. Akhirat, syurga, jauh lebih dahsyat nikmat yang Allah sediakan untuk kita. Maka mengapa kita nak bergaduh tentang urusan dunia, memutuskan hubungan tentang urusan dunia? Riwayat 2313, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Hamid bin Sulaiman an Abi Hazim an Salim bin Sa'ad qala, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya, kalaulah sekiranya dunia, ta'dilu, mempunyai kedudukan ataupun menyamai di sisi Allah nilainya, janaha ba'udah, dengan satu ataupun sehelai sayap nyamuk, masaka, nescaya Allah tidak akan memberi minum, kafira, kepada orang yang tak beriman, minha, daripada dunia, syarbatama, hatta seteguk air." Kalaulah dunia ni benar-benar ada nilai di sisi Allah, yang kita rebutkan, yang kita gaduh, yang kita kadang-kala bertengkar, yang kita putus hubungan, yang kita kadang-kala macam-macam dengan sebab dunia, maka sabda Nabi, kalaulah dunia ini ada nilainya di sisi Allah hatta satu sayap nyamuk sekalipun, maka nescaya Allah tak akan berikan minuman kepada orang yang tak beriman. Namun kita nampak daripada dunia apa yang kita nampak. Sebab dunia ini sementara, akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang sahih gharib daripada sanad ini. Riwayat 2314. Wa bi ilaihi qala hadatsana Suwaid bin Nasr qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak an Mujalid an Qais bin Abi Hazim an al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala, daripada Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah aku pernah bersama dengan satu rombongan, alladzina waqafu, mereka yang waqafu ma Rasulillah, mereka yang pernah bersama dengan Nabi sallallahu, berdiri bersama, waqafu, berdiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sakhlah, pada sisi seekor anak kambing al-mayyitah yang telah mati. Maka Nabi dengan sekelompok para sahabat nampak ada seekor anak kambing yang telah mati. Maka Nabi SAW bersabda, "Atarawna hadhihi, adakah kamu nampak bangkai anak kambing ini? Hanat, yang mana ianya dikira hina, tak bernilai pada pemiliknya. Hina al-qawha, sebab itu mereka mencampakkan dia. Sebab pemilik dia dah tak nak, anak kambing tu dah mati, dah tak bernilai, maka mereka pun buang dan campak dia. Maka mereka berkata, min hawaniha al-qawha, disebabkan ianya tidak bernilailah mereka telah mencampakkannya, wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, ad-dunya, adalah dunia, ahwanu, adalah lebih remeh, lebih tidak bernilai di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini kepada pemiliknya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Abdullah bin Umar. Hadis mustawrid adalah hadis yang hasan. Kita baca hadis ini bukanlah kita nak buang dunia 100%, kerana dunia adalah tempat untuk kita berusaha untuk akhirat kita. Tapi sebenarnya kita baca hadis ini supaya kita hilangkan daripada kita dengki mendengki, sombong menyombong, memutuskan hubungan silaturahim dan keluarga hanya kerana dunia yang sementara. Riwayat 2315, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Hatim al-Mu'addib qala hadatsana Ali bin Thabit qala hadatsana Abdurrahman bin Thabit bin Thawban qala sami'tu Atha bin Qurra qala sami'tu Abdullah bin Dhamrah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dunya, sesungguhnya dunia, mal'unatun, jauh daripada pandangan Allah. Mal'un maksudnya al-bu'du, jauh daripada pandangan Allah.
mal'unum ma fiha, dan jauh juga apa yang ada di dalam dunia daripada pandangan Allah. Allah tak pandang pun dunia. Itu maksud laknat. Bila kita laknat seseorang, maksudnya kita meminta orang itu dijauhkan daripada perhatian, daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Sabda Nabi, kecuali ada beberapa perkara yang bernilai sebenarnya dalam dunia. Apakah perkara yang bernilai? Illa zikrullah. Yang pertama adalah mengingati Allah. Itu bernilai. Wa ma walah, dan juga perkara-perkara yang pada waktu itu seperti zikrullah. Itu semua benda yang bernilai. Dan yang ketiga, wa alimun, orang yang mempelajari, au muta'allimun, orang yang mengajar, orang yang berilmu ataupun orang yang mempelajari ilmu. Maka inilah tiga benda yang bernilai daripada dunia dan segala isinya. Maka sebab itu beruntung orang yang berterusan mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah benda-benda yang bernilai di sisi Allah. Riwayat 2316, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Ismail bin Abi Khalid qala akhbarani Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Mustawrid dan akha Bani Fihr radhiyallahu anhu qala, daripada Mustawrid yang merupakan salah seorang daripada Bani Fihr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, mad dunya fil akhirah, tidaklah perumpamaan dunia berbanding dengan akhirat, illa kecuali mislu, seperti ma yaj'alu, apa yang salah seorang daripada kamu letakkan usbu'ahu, jarinya, fil yam, di dalam lautan. Macam contoh, ada laut luas, air banyak, kita masukkan jari kita, falyanzur, kemudian tarik, falyanzur, kemudian perhatikan, bimadza tarji, dengan apa jari tadi mengembalikan. Berapa banyak air yang ada kat jari? Tak ada apa-apa, setitik pun tak ada, cuma jari itu basah. Maka basahnya air pada jari, maka itulah perbandingan dunia. Adapun lautan yang luas yang tidak terhitung bilangan dan jumlahnya, itulah perbandingan akhirat, sabda Nabi SAW. Bab yang ke-12 berkenaan tentang dunia ini adalah penjara untuk orang beriman dan syurga untuk orang yang tidak beriman. Apakah maksud penjara untuk orang beriman? Maka dunia ini ada banyak benda orang beriman tak boleh buat. Ada pantang larang dia, ada syarat-syarat, ada perkara yang perlu diperbanyakkan. Tidak boleh sukarela dan sembrono, sebab itu ianya adalah umpama penjara. Maka mana-mana orang Islam yang pada waktu itu dia nakkan kebebasan 100%, dia tak nak ikut agama, maka pada waktu itu dia nak menjalani kehidupan seperti mana orang bukan Islam. Sebab untuk orang bukan Islam, dunia ini adalah syurga untuk mereka. Namun nanti terbalik, barang siapa yang menjadikan dunia ini umpama syurga, maka pada waktu itu susahlah dia di hari akhirat kelak. Maka dunia ini adalah umpama penjara. Ada pada waktu itu peraturan-peraturan dia. Nak buat benda ni, Allah tak bagi. Nak buat benda ni, Allah kata tinggalkan. Nak buat benda ni, Nabi SAW larang. Maka kena ikut. Sebab ini adalah umpama penjara untuk orang-orang yang beriman. Maka riwayat 2317, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an al-Ala ibn Abdul Rahman an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ad-dunya adalah dunia, sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan ianya adalah syurga untuk orang yang tidak beriman. Apakah maksud syurga? Apakah maksud dunia penjara untuk orang beriman? Lihat kepada Sahara pada baris yang kelima daripada bawah, maka falima yusibuhu fiha minal balaya. Maka antara maksud dunia ini adalah penjara. Yang pertama, kata para ulama, kerana terlalu banyak ujian untuk orang beriman. Terlalu banyak ujian untuk orang beriman. Pada waktu itu terlalu banyak. Satu persatu Allah datangkan ujian untuk orang beriman. Sebab itu Nabi sebut ianya adalah umpama penjara bagi orang yang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala Nawawi, baca baris bawah dia, hujung. Berkata Imam Nawawi, apakah maksud dunia adalah penjara bagi orang beriman? Li'annal mu'mina mamnu'un 'anis syahwat. Terlalu banyak ada perkara yang orang beriman dihalang daripada untuk buat, walaupun pada waktu itu dia ada keinginan.
ada perkara yang haram, ada perkara yang makruh, ada perkara yang dia mesti kena buat. Maka kata Imam Nawawi, inilah maksud dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr, bab yang ke-13, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang perumpamaan dunia adalah seperti masal, seperti 4 orang. Riwayat 2318, baca satu nafas je sanad tu, cepat. Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu telah berkata, telah menceritakan, telah meriwayatkan, sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun, ada 3 perkara. Uqsimu alaihin, aku bersumpah dengan perkara ini." Apakah maksud Nabi bersumpah? Nabi tekankan sangat-sangat untuk menjaga 3 perkara ini. Kemudian sabda Nabi, wa uhaddithukum hadithan, dan aku nak menceritakan kepada kamu satu perkara. Sabda Nabi, fahfadhuh, maka ingatlah betul-betul. Sabda Nabi, apakah 3 perkara tersebut? Yang pertama, ma naqasa, tidaklah mengurangkan, malu abdin, harta seorang hamba, min sadaqah, disebabkan sedekah. Sedekah tak pernah mengurangkan harta, maka jangan takut bersedekah. Yang kedua, wala zulima abdun mazlamah, dan tidaklah seorang hamba itu dianiaya dengan penganiayaan. Sabara, yang dia bersabar di atas penganiayaan tersebut, illa zadahullahu izza, kecuali Allah akan menambahkan baginya kemuliaan. Wala fataha abdun, yang ketiga Nabi pesan, dan tidaklah seorang hamba itu membuka baba masalah, pintu untuk meminta-minta. Dia asyik minta aja pada waktu itu dengan makhluk. Illa fatahallahu alaihi, kecuali Allah akan membuka ke atasnya pintu kefakiran. Au kalimatan nahwah, ataupun Nabi menggunakan perkataan yang seumpama itu. Maka sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, fa inna man i'tada su'al, barang siapa yang membiasakan diri untuk terlalu banyak meminta-minta, maka pada waktu itu walaupun dia kaya, pada waktu itu dia akan berterusan meminta-minta. Walaupun ada duit, walaupun cukup. Maka sebab itu Nabi kata, janganlah meminta-minta, maka Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Kemudian sabda Nabi, dan aku ingin menceritakan kepada kamu satu perkara, fahfazuh, maka ingatlah ia. Faqala, maka sabda Nabi, inna dunya, sesungguh dunia, keadaan dunia ini, li arba'ati nafar, adalah untuk 4 jenis manusia. Di dunia ini ada 4 jenis manusia. Yang pertama, abdin, seorang hamba, razaqahullahu malan wa ilma, yang Allah kurniakan kepadanya harta dan juga ilmu. Dia ada harta, ada ilmu. Fahuwa yattaqi, maka apakah sifat orang yang ada harta dan ilmu? Maka dia akan bertakwa kepada Allah fihi, pada hartanya, wa yasilu, dan dia akan menjaga hubungan bihi, dengan hartanya, rahimahu, keluarganya, wa ya'lamu, dan dia mengetahui, lillahi, hak-hak Allah, fihi, pada hartanya. Fahadha bi afdalil manazil, inilah sebaik-baik kedudukan. Dengan harta dan ilmu digunakan pada tempat yang Allah suka. Sabda Nabi yang kedua, wa abdin, ada seorang hamba pula yang Allah bagi kepadanya ilmu, namun Allah tak bagi kepadanya harta. Fahuwa sadiqun niyah, maka dia jujur dalam niatnya. Maka dia berkata, lau anna li mala, kalaulah sekiranya untuk aku memiliki harta, la amiltu, nescaya aku akan melakukan perbuatan seperti orang kaya yang dermawan. Fahuwa biniyatih, maka dia dengan sebab niatnya tadi, fa ajruhuma sawa, maka dia dan orang yang ada harta, yang gunakan harta dengan sebaiknya, pahala mereka sama. Lalu orang yang ada harta dan ataupun tak ada harta, tapi dia niat baik, ataupun orang tu ada harta, dia melakukan harta dia pada tempat yang baik, pahala mereka sama. Maka jangan pada waktu itu sedih orang yang tak ada harta, yang dia tak boleh nak sedekah, tak boleh nak bantu orang. Maka perbanyakkan niat yang jujur, niat yang baik. Sabda Nabi, pahala mereka adalah sama. Wa abdin, golongan yang ketiga adalah golongan yang Allah bagi dia harta, namun Allah tak kurniakan dia ilmu. Yakhbitu, maka dia menghabiskan, fi malihi, pada hartanya, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak menggunakan hartanya dengan ketakwaan pada Allah.
wala yasilu, dan dia tidak menghubungkan dengan hartanya rahimah, hubungan keluarga, wala ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia tidak mengetahui bagi Allah dalam hartanya ada tuntutan, ada hak. Fahuwa, maka orang yang ketiga ini bi akhbathil manazil, berada pada kedudukan yang paling hina, paling teruk. Allah dah bagi nikmat, dia sia-siakan. Sabda Nabi, hamba yang keempat adalah wa abdin, seorang lelaki, seorang hamba yang Allah dah lah tak bagi dia harta, ilmu pun tak ada. Fahuwa yakul, dan dia berterusan berkata, lau anna li malan, kalaulah aku ada harta, la amiltu fihi bi amali fulan, nescaya aku akan buat perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Bukan perbuatan baik, dia niat untuk buat perbuatan maksiat kalaulah dia ada harta. Maka sabda Nabi, fahuwa, maka adalah dia biniyatihi, dengan sebab niat dia tadi, walaupun dia tak buat. Dia sekadar kata, kalaulah aku ada harta, aku nak buat dosa ni. Kalaulah aku ada harta, aku nak aniaya orang ni. Dia kata begitu. Maka sabda Nabi, dengan sebab niat dia tadi, fawizruhuma sawa, maka dosanya adalah sama dengan orang yang ada harta dan membelanjakan harta tersebut pada perkara yang Allah tak suka. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-14 berkenaan tentang kerisauan dunia dan kecintaan dunia. 2319. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Bashir dan Abi Ismail an Sayyar an Tariq bin Syam bin Abdullah bin Mas'ud. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazalat, barang siapa yang ditimpa bihi dengannya faqah, kefakiran, Allah uji dia dengan kefakiran, fa anzalaha, maka dia pun menzahirkan kefakiran dia tadi binas, kepada manusia. Dia kongsi dengan manusia, wah aku macam ni, susah tu tak cukup, semua benda begini. Dia menzahirkan. Maka Nabi bersabda, lam tusadda, maka tidak akan ditutup kefakirannya sampai bila-bila. Wa man nazalat, dan barang siapa yang ditimpa dengannya faqah, kemiskinan, kefakiran, fa anzalaha, maka dia mengadu tentang kefakirannya dengan Allah, fa yushikullah, maka amat hampir Allah akan mengurniakan kepadanya rezeki ajil atau ajil, sama ada cepat ataupun lambat, tapi Allah akan bagi. Maka sebab itu bila kita ada kerongsingan, mengadu dengan Allah. Riwayat 2320. Baca satu nafas je sanad. Telah datang Muawiyah radhiyallahu anhu kepada Abu Hashim bin Utbah. Abu Hashim bin Utbah ini adalah pakcik, dia adalah khal. Sebab itu nanti kita nampak Muawiyah panggil dia sebagai khal. Apakah maksud khal? Khal bermaksud adik-beradik dengan mak. Adik-beradik lelaki dengan mak dipanggil khal. Adik-beradik perempuan dengan mak, kita dipanggil khalah. Maka Abu Hashim bin Utbah adalah pakcik, adik-beradik kepada mak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wa huwa maridun, dan pada waktu itu dia sakit. Ya'uduhu, Muawiyah datang untuk menziarahi dia. Maka pada ketika mana Muawiyah menziarahi dia, maka Muawiyah bertanya, ya khal, wahai pakcik, ma yubkika, apakah yang membuatkan kamu menangis? Awaja'un izuka, adakah kerana penyakit? Awajaun, adakah kerana sakit yang menyedihkan kamu? Au hirsun, ataupun kerana sayangkan dunia. Adakah engkau menangis kerana sayangkan dunia, tak nak mati, ataupun kerana sakit yang sedang menimpa kamu? Maka berkata Abu Hashim bin Utbah, kullun la, semuanya tidak. Akan tetapi Nabi SAW telah berpesan kepadaku dengan satu pesanan, lam akhudh bih, yang aku tidak berpegang dan aku tidak mengamalkannya. Sabda Nabi kepadaku, innama yakfika, sesungguhnya mencukupi buat kamu wahai Abu Hashim, min jam'il mal, daripada mengumpulkan harta, khadim, seorang pembantu, wa markab, satu kenderaan, fi sabilillah, yang digunakan pada jalan Allah. Itu cukup wahai Abu Hashim. Itu Nabi pesan. Wa ajiduni, namun aku mendapati diriku al-yauma, pada hari ini, qad jama'tu, telah mengumpulkan lebih daripada itu. Maka dia pun sedih, dia tidak mampu nak mengikuti pesanan Nabi SAW tentang harta. Bukanlah salah, tak salah, tapi pada waktu itu kerana disayangkan Nabi, dia tidak mampu mengikuti
pesanan Nabi. Dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini Zaidah dan Abidah bin Humaid daripada Mansur, daripada Abu Wa'il, daripada Samurah bin Saham. Beliau berkata, Muawiyah bin Abi Sufyan telah menziarahi Abu Hashim bin Utbah dan menceritakan riwayat yang lebih kurang sama. Dan di dalam tajuk seperti ini ada juga riwayat daripada Buraidah al-Aslami daripada Nabi SAW. Riwayat 2321, wa bi ila qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waki' qala hadatsana Sufyan 'an al-A'mash 'an Shimrin bin Atiyah 'an Mughirah bin Sa'd bin al-Akhram an abihi an Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah mana-mana dalam hadis kalaulah tak disebut siapa, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, la tattakhidhu ad-dai'ah, janganlah kamu membina ad-dai'ah. Ad-dai'ah apa maksud dia? Aset. Janganlah kamu membina aset. Apakah maksud aset? Lihat kepada Sahara, maksudnya seperti al-basatin, kebun-kebun, wal mazra'ah, ladang-ladang, wal qaryah, dan juga penempatan-penempatan. Fatarghabu fid dunya, maka kamu akan jatuh cinta dengan dunia. Bukanlah salah pada waktu itu untuk memiliki aset. Ini sekadar pesanan Nabi SAW. Kalaulah kita mampu, maka pada waktu itu jaga agar hati kita tidak jatuh cinta pada dunia. Bab yang ke-15 berkenaan tentang panjang usia adalah bagus untuk orang beriman kalaulah baik amalan dia. Riwayat 2322 terus. Daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang Arab Badui. Arab Badui maksudnya Arab pendalaman, Arab padang pasir, telah berkata, wahai utusan Allah, man khairun nas, siapakah sebaik-baik manusia? Siapakah manusia yang paling baik? Maka sabda Nabi SAW, man tala, seseorang yang panjang usianya, tapi bukan sekadar panjang, wa hasuna amaluh, dan baik amalan dia. Seseorang itu kalaulah panjang usia dan baik amalan, itulah manusia yang terbaik. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah dan Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini. Riwayat 2323. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Hafs Amr bin Ali qala hadatsana Khalid bin al-Harith qala hadatsana Syu'bah an Ali bin Zaid an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Nabihi anna rajulan qala, sesungguhnya daripada Abu Bakrah nama dia Nufai bin Harith, antara sahabat yang akhir meninggal dunia. Daripada Abu Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki telah berkata, wahai utusan Allah, siapakah manusia yang paling baik? Maka sabda Nabi SAW, man tala, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan pada waktu itu baik amalan dia. Panjang umur dan baik amalan, maka itu adalah orang yang manusia yang terbaik. Kemudian berkata lagi orang ini, fa'ayun nasi syar, maka siapakah pula manusia yang paling jahat? Sabda Nabi, man tala umruh, orang yang panjang usia dia, namun wasa'a amaluh, keji dan buruk amalan dia. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-16 berkenaan tentang umur umat Nabi SAW. Kebiasaannya di antara 60 dan 70. Average umur umat Nabi adalah 70 tahun, 60 ke 70 tahun. Riwayat 2324. Terus satu nafas. Wa bihi ilai qala hadatsana Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari qala hadatsana Muhammad bin Rabi' an Kamil an Abil A'la an Abi Salih an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, umur umatku adalah di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada periwayatan Abu Salih daripada Abu Hurairah, dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Abu Hurairah. Bab yang ke-17 berkenaan tentang sabda Nabi, pada akhir zaman masa akan menjadi pendek. Taqarubuz zaman, masa akan menjadi pendek. Wa qisaril amal, maka perlunya untuk memendekkan angan-angan. Angan-angan pada waktu itu pendekkan. Riwayat 2325. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, la taqumus sa'ah, tidaklah berlakunya kiamat. Ini menggambarkan antara tanda-tanda kiamat. Maka tidaklah berlakunya kiamat, sabda Nabi, hatta sehingga yataqarabaz zaman, waktu menjadi pendek. Apakah maksud waktu menjadi pendek? Lihat kepada Qawata, ada yang menyebut pada waktu itu yatibuz zaman hatta la yustatal, pada waktu itu penuh dengan nikmat sampaikan pada waktu itu merasa pendek. Wa ayyamus surur wal afiyah qasirah,
dan hari-hari kegembiraan menjadi pendek. Wakilah pandangan kedua, kinayatun an qasril a'mar, umur manusia menjadi pendek. Yang ketiga, qillatul barakah, kurangnya keberkatan pada masa. Ini maksud waktu menjadi pendek. Wa yakunu sanah, maka setahun dirasa seperti sebulan. Wa syahru kal jum'ah, sebulan dirasa seperti seminggu. Wa takunul jum'ah, dan seminggu dirasa seperti sehari. Wa yakunul yaum, dan sehari dirasa seperti 1 jam. Wa takunus sa'ah, dan 1 jam menjadi seperti 1 kali nyalaan api. Ad-daramah, lihat kepada qawata, apakah maksud dia? Ai ishta'alat, seperti 1 nyalaan api. 1 jam seperti 1 nyalaan api, pendek je masa. Pada waktu itu tak terasa. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sanad ini, dan Sa'ad bin Sa'id, beliau adalah adik-beradik dengan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Bab yang ke-18 berkenaan tentang memindikkan angan-angan. Al-amal, angan-angan. Riwayat 2326, wa bi'la qala sana Muhammad bin Ghailan qala sana Abu Ahmad qala sana Sufyan wa Layth an Mujahid an Ali bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala nama, beliau berkata, Nabi SAW telah memegang bi ba'di jasadi, dengan sebahagian tubuh badanku. Maka apakah yang Nabi SAW pegang? Gariskan bawah tu, ai biman kabihi kama fil Bukhari. Dalam riwayat Bukhari ada penjelasan, maka Nabi telah pegang bahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka Nabi bersabda, kun, jadilah kamu fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, ka'annaka gharib, seperti orang yang asing. Orang yang asing. Cuba kita tengok orang asing tinggal kat negara kita bagaimana. Ada juga orang yang asing pada waktu itu, Masya Allah, Tabarakallah, mereka pada waktu itu memang buat keputusan nak tinggal di sini. Maka itu berbeza. Tapi orang asing yang sekadar datang untuk kerja, bagaimana kehidupan dia? Sangat sederhana. Rumah pun pada waktu itu sangat simple, sangat sederhana. Kenapa? Sebab dia pada waktu itu tahu dia tak nak tinggal di sini, dia nak balik ke tempat dia. Samalah juga kita nak balik ke syurga. Maka sabda Nabi, hiduplah kamu di dunia seperti orang asing. Aw abiru musafir, ataupun seperti orang yang aw abiru sabil, ataupun seperti orang yang bermusafir. Wa udda, dan hitunglah diri kamu daripada ahli kubur. Anggap diri kamu akan menjadi penghuni kubur. Maka faqala li, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkata kepadaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar. Ibnu Umar, dia adalah, kerana dia adalah munada, sebab itu ibna tu bari atas. Ibnu Umar, ay ya Ibnu Umar, wahai Abdullah bin Umar, idza asbahta, apabila kamu berada pada waktu pagi, fala tuhaddith, maka janganlah kamu berbicara kepada dirimu bil masa, yang kamu pasti hidup sampai petang. Wa idza amsayta, dan bila kamu berpetang, fala tuhaddith nafsaka, janganlah kamu berbicara kepada dirimu yang kamu pasti hidup sampai subuh. Wa khudh, dan ambillah peluang, hargailah daripada kesihatan kamu sebelum datangnya sakit kamu, wa min hayatika, daripada kehidupan kamu sebelum datangnya kematian kamu. Fa innaka la tadri, maka sesungguhnya kamu tidak mengetahui, ya Abdullah, wahai Abdullah, masmuka ghada, apakah nama kamu esok. Apakah maksud masmuka ghada? Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, ay hayyun aw mayyit, kamu tak tahu adakah kamu esok hidup ataupun mati. Ataupun makna yang kedua, asin au muti', kamu tak tahu nama kamu esok bermaksud kamu tak tahu kamu seorang yang taat ataupun seorang yang telah bergulumang dalam maksiat. Maka ambil peluang sekarang untuk buat yang terbaik, sabda Nabi. Wabila qala hadatsana, baca terus. Bukan Ahmad bin Amdah. Terus وبإليه قال لنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال لنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat yang lebih kurang sama. Waqad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini A'mash daripada Mujahid daripada Abdullah bin Umar, riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat 2327. Wa bi ilaihi qala hadatsana Suwaidun qala sana Abdullah an Hammad bin Salamah an Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anas an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, hadza ibnu Adam. Maka Nabi SAW bagi perumpamaan, ini anak Adam. Apa? Hadza in Adam, ini adalah anak Adam. Wa hadza ajaluh, dan di sinilah kematian dia. Nabi pegang tengkuk baginda. Wa wada'a yadahu, dan sambil Nabi cakap inilah manusia dan inilah kematian dia, Nabi meletakkan tangan baginda inda qafah, pada belakang tengkuk baginda.
thumma basataha ay ab'adaha, kemudian Nabi menjauhkan tangan baginda, faqal, dan Nabi bersabda, wa thamma amaluh, dan di sinilah angan-angan dia, wa thamma amaluh, dan di sinilah angan-angan dia. Angan-angan manusia lebih jauh daripada kadar kematian yang sudah dekat dengan dia. Maka Nabi SAW bersabda begini. Dan dalam bab ini ada juga daripada Abu Sa'id, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat yang ke-2328 terus. Daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah melewati kepada kami, wa nahnu nu'alij, dan kami sedang memperbaiki khussa, pondok kami. Khussa bermaksud rumah yang diperbuat daripada kayu yang sederhana, pondok kami. Maka Nabi bertanya, ma hadza, apa yang sedang kamu buat? Maka kami menjawab, qad waha, wahai Rasulullah, pondok ini telah usang, telah uzur. Waha ay dha'ufa, gariskan bawah dia. Fa nahnu nuslihu, maka kami sedang memperbaiki dia. Maka sabda Nabi, ma ura, tidaklah aku berpandangan al-amra, bahawa kematian, illa a'jala, kecuali lebih segera, lebih cepat daripada kebinasaan pondok ini. Kematian lebih cepat. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Abu Safar beliau adalah Sa'id bin Yuhmid, dan dikatakan juga beliau adalah Ibnu Ahmad Al-Thawri. Bab yang ke-19 berkenaan tentang fitnah dan ujian umat Nabi adalah pada harta. Riwayat 2003 lalu, sebab itu dia kena pandai menguruskan harta dia. Bukanlah disuruh buang harta dia ataupun abai dan tinggalkan harta yang Allah bagi kurniaan kepadanya, tapi pada waktu itu hendaklah digunakan pada tempat yang Allah suka. Riwayat 2329 terus. Daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ada ujian, ada fitnah. Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati, dan fitnah dan ujian umatku adalah al-mal, harta. Sebab itu manusia bergaduh dengan harta, berbunuhan dengan harta, tak bertegur sapa disebabkan harta. Maka sebab itu ujian untuk umat Nabi adalah harta. Maka hendaklah kita gunakan harta yang Allah berikan kepada kita dengan jalan yang sebaik-baiknya. Begitu juga cara untuk mendapatkannya. Jangan mengkhianati, jangan pada waktu itu mengambil hak orang lain, jangan pada waktu itu mendapatkan harta melalui jalan yang Allah tak suka. Bab yang ke-20 berkenaan tentang manusia tidak pernah cukup. Manusia tidak pernah merasa cukup. Maka kalaulah laukana libni Adam, kalaulah untuk manusia itu ada dua lembah. Lembah bermaksud ruang kosong di antara dua bukit. Itu dipanggil lembah. Maka kalaulah manusia ada dua lembah daripada harta, nescaya dia akan mencari yang ketiga. Pada waktu itu bukanlah maksud tak boleh, tapi maksudnya menggambarkan akan itulah sikap manusia. Riwayat 2330. Wa bihi la qala hadatsana Abdullah bin Abi Ziyad qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd qala hadatsana Abi an Salih bin Kaisan an Ibn Syihab bin Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah anak Adam ataupun manusia itu mempunyai wadian, satu lembah, min zahabin, yang penuh dengan emas. Lembah bermaksud ruang kosong di antara dua bukit. Tempat dia besar. Dan kalaulah pada macam Mekah, Kaabah tu lembah. Kan kita nampak sekeliling ni bukit, kan besar. Berapa juta orang boleh muat dalam satu lembah. Maka kalaulah manusia itu ada satu lembah yang penuh dengan emas, la ahabba an yakuna lahu thaniyan, nescaya dia akan menginginkan untuk mempunyai lembah yang kedua. Wala yamla'u, dan tiada yang boleh memenuhkan mulut manusia kecuali turab. Maksudnya tidak ada yang boleh menghilangkan keinginan manusia kecuali tanah, iaitu ketika mana dia dikebumikan sewaktu mati. Wa yatubullah, dan Allah menerima taubat sesiapa yang bertaubat. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ubay bin Ka'ab, Abu Sa'id, Aisyah, Abdullah bin Zubair, Abu Waqid Al-Laythi, Jabir bin Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini. Bab yang ke-21 berkenaan tentang orang yang sudah berusia dan tua.
tapi hatinya kekal muda dengan dua perkara. Pada waktu tu walaupun dah berusia, dah tua, tapi orang yang tua sekalipun, sabda Nabi, ada dua benda yang kekal muda. Riwayat 2331 terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalbu syaikhi syabun, hati orang yang telah tua, yang telah berusia kekal muda, ala hubbis natain, di atas mencintai dua perkara. Dua perkara yang orang walaupun dah tua, pada waktu itu keinginan dia tidak pernah luntur. Apakah dia? Yang pertama, tulul hayah, mencintai untuk panjang usia. Dan yang kedua, kathratil mal, mencintai untuk memiliki harta yang banyak. Ini sifat manusia. Taklah tercela kalaulah digunakan pada perkara yang Allah suka. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, riwayat 2332 terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahrumu ibnu Adam, manusia itu menjadi tua, tubuh badan dia, luaran dia menjadi tua, kekuatan dia semakin hilang. Tapi sabda Nabi, wa yashibbu, kekal muda. Apa yang kekal muda? Kekal muda daripada orang tua dua perkara. Al-hirsu 'alal umur, keinginan untuk panjang usia, wal hirsu 'alal mal, dan keinginan pada harta. Bab yang ke-22 berkenaan tentang zuhud dalam dunia, az-zahadah, zuhud dalam dunia. Riwayat yang ke-2333. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala akhbarana Muhammad bin al-Mubarak qala hadatsana Amr bin Waqid qala hadatsana Yunus bin Halbas an Idris an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar, daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda bersabda, az-zahadah, zuhud dalam dunia itu, laisat, tidaklah, bukanlah, bitahrimil halal, dengan mengharamkan perkara yang halal. Itu bukan zuhud. Itu bukan zuhud. Kereta haram, ya, tak boleh pakai kereta, haram. Rumah haram, pada waktu tu benda ni haram. Itu bukan zuhud. Kalaulah Allah dah bagi, maka itu rezeki dia. Maka bukanlah zuhud mengharamkan yang halal, sabda Nabi. Bila kita baca semua tentang dunia-dunia tadi, jangan pula pada waktu itu kita nak buang apa yang Allah dah bagi. Itu kurniaan Allah kepada kita. Setiap orang ujian dan kurniaan berbeza bagi mereka. Maka sabda Nabi, bukanlah zuhud itu mengharamkan benda yang halal. Bukan mengharamkan. Sebab itu ada sahabat yang Allah kurniakan harta yang banyak kepada mereka. Ada juga para ulama seperti Imam Malik, Allah kurniakan, dan Imam Abu Hanifah, Allah kurniakan harta yang banyak pada mereka. Maka sabda Nabi pada waktu itu, bukanlah dunia itu adalah mengharamkan yang halal. Tapi apakah zuhud? Maka lihat kepada Sahara. Tapi zuhud adalah adamur raghbati fiha, jangan meletakkan hati kita pada dunia. Jangan masukkan dunia ke dalam hati kita. Wala idha'atil mal, dan bukanlah zuhud itu mensia-siakan harta. Allah dah bagi, pada waktu tu dia pergi buang. Aku nak zuhud lah, baru tadi dengar hadis riwayat Tirmizi nak zuhud. Maka dia buang semua harta dia. Dia abaikan semua harta dia. Dia mensia-siakan harta dia. Sabda Nabi itu bukan zuhud. Sebab itu apa sabda Nabi? Zuhud itu bukanlah mengharamkan perkara yang halal. Apa hukum mempunyai rumah dengan harta yang halal? Harus, boleh. Maka kenapa mengharamkan? Maka sabda Nabi, bukanlah zuhud itu mengharamkan yang halal, dan tidak pula membazir dan mensia-siakan harta. Walakin, akan tetapi pada waktu sabda Nabi, zuhud adalah zuhud dalam dunia adalah antakuna bima, bahawa janganlah apa yang ada pada tangan kamu, authaq, lebih kamu percaya daripada apa yang ada di sisi Allah. Jangan kamu pada waktu itu letakkan hati kamu cinta pada dunia, sehingga pada waktu itu kamu abaikan dan kamu lupakan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kena percaya janji Allah lebih daripada apa yang kita miliki daripada harta dunia. Wa antakuna, dan janganlah pada waktu itu kamu percaya, wa antakuna, dan hendaklah kamu percaya berkenaan tentang ganjaran yang ada sewaktu diuji. Idza anta usibta biha, apabila kamu diuji, arghaba, lebih kamu inginkan, fiha, padanya, law annaha ubqiyat lak,
berbanding daripada dikekalkan nikmat tersebut bersama dengan kamu. Maka kalaulah ada nikmat Allah uji, Allah ambil, maka mengharapkan pahala, maka itu adalah zuhud, berbanding daripada waktu itu kita kata, kalaulah Allah tak ambil nikmat ini, kalaulah Allah tak hilangkan nikmat ini, kalaulah Allah tak uji dengan ujian ini, maka itu bukan zuhud. Zuhud adalah, yang pertama maksudnya adalah mempercayai janji Allah lebih daripada apa yang kita miliki pada tangan kita daripada harta. Dan yang kedua, redha dengan ketentuan Allah, dan pada waktu itu tidak terdetik dan terlintas pun pada waktu itu untuk menganggap apa yang Allah telah buat untuk kita adalah perkara yang tak baik untuk kita. Hadis ini adalah hadis yang gharib yang kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Abu Idris Al-Khawalani namanya adalah A'idullah bin Abdullah, dan Ammar bin Waqid adalah seorang yang mungkar riwayatnya. Riwayat 2334. Terus daripada Nabi SAW, baginda bersabda, laisa libni adam haqqun, tidaklah untuk manusia itu kecukupan. Apakah yang dikira sebagai cukup untuk manusia? Fi siwa hadhil khisal, pada kecuali pada perkara-perkara ini. Apakah yang mencukupkan manusia dengan kehidupan dunia? Baitun yaskunuh, apabila dia ada rumah untuk tinggal. Wa thawbun yuwari auratah, dan apabila dia ada sesuatu untuk menutup auratnya. Wajilful khubzi wal ma', dan apabila dia ada roti tanpa kuah, maksudnya roti sahaja, dan juga air, maka itu dah dikira sebagai satu kecukupan, satu nikmat untuk manusia. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan ia adalah riwayat Huraith bin Sa'ib, dan aku kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Abu Daud Sulaiman bin Salm al-Balkhi berkata, telah berkata Nasar bin Shumail, jilful khuz bermaksud yakni laisa ma'hu idam, adalah roti tanpa kuah. Maka itu pun sebenarnya adalah satu kecukupan untuk manusia. Kalau kita bukan roti, nasi tanpa lauk, maka sebenarnya itu dah dikira sebagai satu kecukupan. Riwayat 2335, wa bi ila qala sana Muhammad bin Ghailan qala sana Wahb bin Jadi qala sana Syu'bah an Qatadah an Mutarif an Nabi radhiyallahu anhum annahu intaha, sesungguhnya beliau telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu Nabi sedang membaca ayat alhaakumut takatsur, telah melalaikan manusia mengumpulkan harta yang banyak. Maka sabda Nabi, yaqulu ibnu Adam, manusia kerap berkata, mali mali, harta aku, semua harta aku. Maka sabda Nabi, wahal, dan tidaklah, laka untuk kamu, min malika, daripada harta kamu. Maksudnya tidaklah harta kamu yang sebenar-benar, kecuali yang pertama, ma tasaddaqta, apa yang kamu telah sedekahkan. Fa amdaita, lalu itu dikekalkan. Sebab bila kita sedekahkan, Allah kekalkan dalam buku catatan amalan kita. Au akalta, ataupun apa yang kamu telah makan. Fa afnaita, maka pada waktu itu kamu habiskan. Sebab kalau tak habis, orang lain makan, maka itu menjadi harta dan rezeki dia. Dan yang ketiga, aulabista, ataupun pakaian yang kamu telah pakai. Fa ablaita, maka ia telah menjadi lusuh dan tak lagi boleh dipakai. Sebab selagi mana boleh dipakai orang lain guna, maka itu bukanlah harta kita. Maka manusia kata harta dia. Sebenarnya sabda Nabi, inilah tiga sebenar-benar hartanya, yang dia telah sedekahkan, yang dia telah makan, orang lain tak boleh nak makan, dan yang ketiga sesuatu yang dia pakai yang telah menjadi koyak, lusuh dan sebagainya. Riwayat 2336 terus. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Adam, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, bahawa tabzulah, membelanjakan, menginfakkan, al-fadal, sesuatu yang lebih daripada keperluan, khairun, itu adalah lebih baik untuk kamu. Maksudnya kalaulah kita ada lebih bagi, maka itu adalah lebih baik. Lagi-lagi pada Ramadan, orang terlalu banyak pembaziran kadang-kala. Maka pada waktu itu kita bagi yang lebih. Tapi bagi yang lebih bukan selepas dah makan.
Sebelum makan, kita bagi lebih daripada keperluan. Itu sebenarnya adalah lebih baik untuk kita. Wa antum sikahu, dan bahawa kamu menahannya yang lebih tadi, syarrun laka, sebenarnya itu adalah buruk untuk kamu. Sebab ini akan membawa kepada pembaziran. Wala tulamu, dan tidaklah tercela ala kafaf, seseorang yang hidup dengan sekadar cukup. Maka orang yang hidup sekadar cukup, maka tidaklah tercela. Dan siapa yang kita nak bagi kalau kita ada lebih? Sabda Nabi, wabda, dan mulakanlah pemberian biman ta'ul, dengan orang yang ada hubungan keluarga dengan kamu. Wal yadul ulya, dan tangan yang memberi adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah tangan yang menerima. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan perawi yang bernama Syaddad bin Abdullah, beliau diberikan kunyah Abu Ammar. Riwayat 2337. Terus satu nafas. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum, jika sekiranya kamu, kuntum tatawakkalun, benar-benar bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya, la ruziktum, nescaya kamu akan diberikan rezeki, kama, sebagaimana turzaqut tayr, diberikan rezeki kepada burung." Bagaimanakah burung diberi rezeki? Taghdu, maka burung keluar pada waktu pagi, khimasan, dalam keadaan lapar, kosong perutnya, wa taruhu, dan dia pulang pada waktu petang, bitana, dalam keadaan perutnya dah kenyang. Maka lihat kepada Qawata pada baris yang pertama, Qawata baris yang ketiga. Qala al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, berkata Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, laisa fi hadzal hadis dalalah, hadis ini tidaklah menunjukkan bahawa perlunya untuk tak payah berusaha, duduk aja. Bukan, ini bukan maksud daripada hadis ini. Bal fihi, bahkan pada hadis ini apa yang menunjukkan ala talabi rizki, perlunya mencari rezeki. Lianna tayra, sebab Nabi memberi perumpamaan tentang burung, dan burung itu idza ghadat, maka dia pun keluar, ada usaha, dia pun keluar pada waktu pagi. Fa innama taghdu, maka dia pun keluar pada waktu pagi, li talabi rizki, untuk mencari makanan dia. Wa innama arada, namun yang Nabi ingin maksudkan daripada hadis ini, dan Allah lebih mengetahui, lau tawakkalu ala Allah, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah sewaktu kamu mencari rezeki, dan sewaktu kamu melakukan apa-apa, maka pada waktu itu Allah akan kurniakan rezeki. Allah akan kurnia. Usaha tapi serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Terus riwayat 2338, dan Abu Tamim Al-Jaishani, namanya adalah Abdullah bin Malik. Terus 2338. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata, kana akhawan, ada dua orang adik-beradik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang adik-beradik. Dua orang ni pada waktu tu seorang je bekerja, seorang lagi pada waktu itu dia banyak beribadah, dia banyak bersama dengan Nabi. Fakana ahduma ya'tin Nabi, maka telah datang salah seorang daripada dua ini berjumpa dengan Nabi. Fakana ahduma ya'tin Nabi, maka salah seorang daripada dua ini sentiasa bersama dengan Nabi, khidmat Nabi, tolong Nabi. Wal akhar, sementara yang kedua ini yahtarif, sibuk bekerja, namun mereka berkongsi rezeki. Fasyaka, maka orang yang sibuk bekerja ini mengadu kepada Nabi tentang saudaranya yang tak bekerja. Maka Nabi tegur dia, la'allaka turzaku bih, mungkin kamu diberikan rezeki disebabkan saudara kamu. Maka jangan kita pandang rendah pada orang yang pada waktu itu mereka berkhidmat untuk agama. Riwayat 2339. Terus وبه قال حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن ميصن الختمي عن أبيه رضي الله عنه وكانت له صحبة. Dan adalah ayahnya sahabat Nabi SAW, iaitu Ubaidullah bin Mihsan. Maka Ubaidullah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, man asbaha, barang siapa yang berpagi dari di antara kamu, apakah keadaan dia, aminan, tenang, fi sirbih, pada dirinya, sirbih ai fi nafsih, diri dia tenang, pada waktu tu tenang,
tak ada apa-apa kerisauan. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sejahtera dan sihat tubuh badannya. Yang ketiga, indahu qutu yaumih, pada waktu itu dia memiliki makanan untuk hari tersebut, walaupun sekadar mencukupi. Lalu kalaulah hati dia tenang, kalaulah pada waktu itu badan dia sihat, ada makan untuk hari itu, sabda Nabi, faka'annama, maka seolah-olah hizat telah dikumpulkan untuknya segala nikmat dunia. Apa lagi yang nak gaduh? Apa lagi yang nak runsing? Apa lagi yang pada waktu tu tak cukup? Sebenarnya ini pun dah terlalu banyak. Hati yang tenang, pada waktu itu makanan yang ada, dan juga tubuh badan yang sihat. Hadis ini adalah hadis, sebab itu kena belajar menghargai dan mensyukuri nikmat Allah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Marwan bin Muawiyah. Kemudian sabda Nabi, hizat ay jumi'at, telah dihimpunkan, telah dikumpulkan. Terus bab yang ke-23 berkenaan tentang al-kafaf, kecukupan dan kecukupan dalam rezeki yang Allah bagikan, was-sabri alaih, dan bersabar di atas ujian kecukupan. Terus daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna aghbata awliyai, sabda Nabi, sesungguhnya sebaik-baik, aghbat maksudnya cemburu, tapi maksud cemburu di sini adalah sebaik-baik, ai ahsan. Sabda Nabi, sesungguhnya sebaik-baik awliyai, kekasihku, orang yang aku suka dan cinta, indi, di sisiku, la mu'minun, adalah orang yang beriman. Iman tu penting sebab iman nombor satu. Lalu orang beriman yang bagaimana? Khafiful hath, ringan keadaannya. Apakah maksud ringannya? Ringan pada waktu itu sedikit, pada waktu itu harta, dan pada waktu itu kurnia yang Allah bagi kepadanya. Namun walaupun ringan keadaan dia, zu hazzim minas salah, besar dan banyak bahagiannya daripada solat. Ahsana ibadata rabbih, dia memperelokkan ibadah dengan Tuhannya. Wa ata'ahu, dan dia mentaati Allah fi sirri, pada waktu ketika bersendirian. Wa kana ghamidan, dan adalah dia tidak terkenal, gariskan sahara pada baris yang ketiga. Apakah maksud ghamidan? Ay ghaira masyhur, dia tidak terkenal di sisi manusia. Orang pun tak kenal. Siapa dia ni? Tak kenal pun. Sabda Nabi, la yusharu ilaihi bil asabi, tidak ditunjukkan ke arahnya jari jemari. Tak ada siapa pun kenal dia, tak ada orang tunjuk pada dia. Dan adalah rezekinya mencukupi, dan dia bersabar di atas ujian tersebut. Thumma nakara, kemudian Nabi SAW mematukkan. Nakara bermaksud patukan ayam. Dan lalu di sini maksudnya Nabi SAW mematukkan biyadaihi, dengan kedua tangan baginda, dengan kedua tangan. Para ulama berbeza, adakah Nabi mematukkan dengan dua tangan di antara satu sama lain ataupun ke tanah. Sebab itu lihat kepada Sahara, qalat Turbashti, urida bihi darbul ummulah alal ummulah. Ummulah maksudnya hujung jari. Sama ada Nabi SAW pada waktu itu mencantumkan antara hujung jari dan hujung jari, ataupun Nabi pada waktu itu menunjukkan contoh ini, darbul ummulah darbuha alal ard. Nabi pada waktu itu menyentuhkan ke bumi. Maksudnya Nabi SAW buat macam ni, ataupun Nabi SAW buat ke arah bumi. Nak menggambarkan apa? Kata perawi, nak menggambarkan pada waktu itu, minta maaf, lihat kepada Sahara, kal mutaqallil al-mashi al-lishay, nak menunjukkan sikit sangat pada waktu itu apa yang dia ada, kal mutaqallil. Maka sabda Nabi, dan dia bersabar pada waktu itu, sikit harta dia bersabar. Ataupun pada waktu itu Nabi bagi isyarat ke bumi dengan kedua tangan baginda. Faqala, maka Nabi bersabda, orang yang macam ni ujilat mati maniyatuh, kematian dia akan cepat. Sebab dia tak ada apa-apa pada waktu itu nak risaukan, kematian dia akan cepat. Qallat bawakih, tak ramai orang yang menangisinya. Qallat turathuh, sedikit harta warisnya, harta pusakanya, dia tak tinggalkan apa-apa sebab dia tak ada apa-apa. Dan dengan sanad ini daripada Nabi SAW, baginda bersabda, arada alayya rabbi, Tuhanku telah mempersembahkan, telah menunjukkan kepadaku, liyaj'ala li, untuk Tuhanku Allah menjadikan untukku, bataha Makkah,
Batha maksudnya nama tempat. Satu tempat di Mekah. Zahaba untuk dijadikan semuanya penuh dengan emas. Apakah maksud Batha? Lihat kepada Sahara. Maka kata para ulama, Al-Batha ataupun Al-Abtah sebenarnya adalah satu tempat yang luas dan banyak batu-batu kecil. Banyak batu-batu kecil. Maka Nabi bagi perumpamaan Batha sebab orang Arab faham tempat tu. Dia banyak batu-batu kecil. Maka apakah maksud Allah offer Nabi untuk jadikan Batha sebagai emas? Sama ada makna yang pertama, semua batu-batu kecil yang orang Arab tahu banyak di kawasan itu bertukar menjadi emas. Ataupun kawasan itu penuh menjadi emas. Ada kedua-dua makna. Boleh gariskan pada Sahara tersebut. Kejap nak habiskan gula-gula. Bismillah. Maka Allah offer kepada Nabi untuk menjadikan tempat yang bernama Batha di Mekah sebagai penuh dengan emas. Qultu, maka aku berkata, La ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, walakin tak akan tetapi aku memilih kehidupan ashba, aku kenyang sehari, wa aju'u yauman, dan aku lapar pada hari berikutnya. Au qala thalathan, ataupun Nabi berkata 3 kali. Maksudnya apa? Aku kenyang dan aku lapar. Aku kenyang. Maksud 3 kali. Ataupun seumpama itu. Maka sabda Nabi, fa idza ju'tu, maka apabila aku lapar, tadarra'tu ilaik, maka aku merendahkan diri kepadamu ya Allah. Wa zakartuka, dan aku mengingatimu. Fa iza syabi', dan apabila aku kenyang, syakartuka, maka aku mensyukurimu dan memujimu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Fadalah bin Ubaid. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan perawi yang bernama Qasim. Beliau adalah Qasim bin Abdurrahman dan diberikan kunyah Abu Abdurrahman. Dan beliau adalah maula, hamba yang telah dimerdekakan oleh Abdurrahman bin Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Dan beliau adalah orang Syam, tinggal di Syam, dan seorang yang thiqah dipercayai. Sementara itu perawi yang bernama Ali bin Yazid, beliau didhaifkan di dalam periwayatan hadis dan dikenali juga dengan kunyah Abu Abdul Malik. Riwayat 2341. Teruskan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, qad aflah, sungguh telah berjaya, man aslama, seseorang yang pada waktu itu Islam, ataupun dia seorang aslama memberi makna menyerah, ata'a sama ada memberi makna Islam, ataupun seorang yang patuh dan taat kepada perintah Allah. Waruziqa, dan dikurniakan rezeki, kafafan, yang sekadar mencukupi. Apakah maksud kafaf? Tidak ada lebih, mencukupi. Wa qanna'ahu Allah, dan Allah menjadikan dia rasa cukup. Apa maksud qana'ah? Menjadikan dia merasa cukup dengan rezeki yang kafaf tadi. Maka beruntung dan berjaya orang ini, sabda Nabi. Riwayat 2346. Daripada sahabat Nabi Fadalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, Tuba, khabar gembira, berita gembira, liman hudiya lil Islam, bagi orang yang telah diberikan petunjuk untuk Islam, wa kana aishuhu, dan adalah kehidupan dia kafafan, mencukupi, wa qana'a, dan dia kehidupan dia sekadar mencukupi, wa qana'a, dan dia redha, dan dia menerima pada waktu itu kehidupan itu. Maka Nabi memberikan khabar gembira. Maka 3 perkara, Islam, dan ada yang mencukupi daripada keperluan dia, dan dia redha dengan ketentuan tersebut. Abu Hani Al-Khawlani, namanya adalah Humaid bin Hani. Bab yang ke-24 berkenaan tentang kelebihan al-faqar, kelebihan kefakiran.
Riwayat 2343. Terus وبإليه قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان الصفوان الثقفي البصري قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن أبي الوازغ عن عبد الله بن مغفل daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku mencintai Tuhan. Lelaki ini kata dengan Nabi, wahai Rasulullah, aku cinta, aku sayang kepada Tuhan. Maka Nabi SAW pesan kepada dia, unzur ma taqul, perhatikan betul-betul apa yang kamu katakan. Qal, maka lelaki ini tak berkata, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku mencintai Tuhan. 3 kali dia ulang. Maka Nabi bersabda, in kunta, jika adalah kamu tuhibbuni, mencintaiku, fa'idda, maka bersedialah kamu lil fakri, untuk datangnya kefakiran, tijfafa, dan kamu perlu untuk bersabar. Fa'idda lil fakri tijfafa, maka hendaklah kamu bersedia dengan kesabaran untuk datangnya kefakiran. Tijfaf makna asalnya adalah peralatan untuk kuda sewaktu perang. Apa yang kita tutup pada kuda sewaktu perang itu dipanggil tijfaf. Sebab itu lihat kepada Qawatab, majullila, apa yang dipakaikan, bihi, dengan pakaian tersebut, al-faras, kuda, min silahin, daripada senjata, wa alah, dan juga peralatan, taqihil jawarih, yang boleh menyelamatkannya daripada luka. Maka itu makna asal tijfaf. Di sini maksudnya adalah sabar. Maka kalaulah kamu betul-betul cinta ku, sabda Nabi, bersedialah untuk kamu ditimpakan dengan kefakiran. Fa innal faqra, kerana sesungguhnya kefakiran, asra'u, lebih cepat untuk sampai kepada orang yang mencintaiku daripada minasail, daripada banjir hingga ke tempatnya. Kalau banjir air datang laju, maka kefakiran dan ujian akan datang lebih segera kepada orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat seterusnya, wabila qala hadatsana Abul Wazi, nama perawi ini adalah Jabir bin Amr dan beliau berasal daripada Basrah. Bab yang ke-25 berkenaan tentang orang-orang fakir daripada kalangan sahabat Muhajirin. Mereka masuk syurga sebelum orang kaya daripada sahabat Muhajirin. 2, 3, 4, 4. Terus daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang-orang fakir daripada kalangan Muhajirin akan masuk syurga sebelum yang kaya daripada mereka dengan kadar 500 tahun. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Amr dan Jabir radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini. Riwayat 2345, wa bi ila qala sana Abdul Ala bin Wasil al-Kufi qala sana Thabit bin Muhammad al-Abid al-Kufi qala sana al-Harith bin Nu'man al-Laythi an Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda dalam doa baginda, ini antara doa baginda, Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkanlah daku sebagai seorang miskin, matikanlah daku sebagai seorang miskin, dan bangkitkanlah aku kelak bersama dengan kelompok orang-orang yang miskin pada hari kiamat. Faqalat Aisyah, maka berkata Aisyah, lima ya Rasulullah, mengapa Tuan berdoa seperti ini wahai utusan Allah? Maka sabda Nabi, innahum, sesungguhnya mereka, yadkhulunal jannah, akan masuk ke syurga sebelum yang kaya daripada mereka dengan kadar tempoh 40 tahun. Ya Aisyah, wahai Aisyah, la taruddil miskin, janganlah kamu menghalau orang-orang miskin yang datang meminta, walau bisyikki tamrah, walaupun engkau sekadar memberi sebahagian kurma. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ahibbil masakin, cintailah kamu orang-orang miskin, wa qarribihum, dan dekatkanlah mereka dan mendekatilah mereka, sesungguhnya Allah akan yuqarribuki yaumal qiyamah, akan mendekatkan kamu dengannya pada hari kiamat. Maka ini adalah kelebihan-kelebihan orang-orang yang fakir dan miskin. Riwayat 2346, terus
Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Muhammad bin Amr an Abi Salamah Nabi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara, orang-orang yang fakir akan masuk syurga sebelum daripada orang yang kaya dengan kadar tempoh 500 tahun. Dan 500 tahun ini bersamaan dengan separuh hari mengikut perkiraan akhirat. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 2347. Wa bi ila qala sana Abbas bin Muhammad bin Duri qala sana Abdullah bin Yazid al-Mukri qala sana Sa'id bin Abi Ayyub an Amr bin Jabir bin al-Hadrami an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimin, orang-orang yang fakir daripada kalangan umat Islam akan masuk ke syurga sebelum yang kaya daripada mereka dengan kadar tempoh 40 tahun. Riwayat 2348 terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimin, yang fakir daripada kalangan umat Islam akan masuk ke syurga sebelum yang kaya dengan kadar setengah hari. Nak berapakah kadar setengah hari? Ianya adalah kadar 500 tahun. Bab yang ke-26 berkenaan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sederhana bersama dengan keluarga baginda. Dah berapa muka surat dah? Okay. Bab yang ke-26, fi ma'isyatin Nabi, tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 2349. Wa bi ila qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Abbad bin Abbad al-Muhallabi an Mujadid an Sya'bi an Masruq radhiyallahu an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah. Masruq berkata, aku telah masuk bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah. Fada'at li bi ta'am, maka Aisyah telah meminta untukku diberikan makanan. Wa qalat, dan berkata Aisyah, ma ashba'u min ta'amin, tidaklah aku kenyang dengan makanan, fa asya'u, yang aku kehendaki, tidaklah aku kenyang dengan makanan kecuali aku ingin untuk menangis, kecuali aku menangis. Maka kenapa Aisyah menangis bila makan dengan kenyang? Maka berkata Masruq, 5, kenapa begitu wahai ibu, wahai Ummul Mukminin? Maka menjawab Aisyah, azkur, aku mengingati keadaan sewaktu Nabi SAW berpisah, dan Nabi SAW berpisah daripada dunia. Wallahi, demi Allah, ma syabi'ah, maksudnya Nabi ketika berpisah daripada dunia dalam keadaan tak ada apa-apa kat rumah Nabi. Maka kata Aisyah, demi Allah tidak pernah kenyang daripada roti dan juga daging 2 kali dalam satu hari. Maksudnya Nabi dan keluarga Nabi tak pernah makan kenyang 2 kali dalam satu hari. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat 2350 terus. Daripada Ummul Mukminin Aisyah menceritakan tentang kesederhanaan kehidupan Nabi. Masyabi'ah, tidak pernah kenyang Nabi SAW walaupun dengan memakan roti yang diperbuat daripada bali, syair bali, bijian bali. Dahlah bali pada waktu tu roti yang paling murah pada waktu tu. Tak pernah kenyang dengan roti bali 2 hari berturut-turut sampailah Nabi wafat. Ada hari Nabi kenyang, ada hari Nabi lapar. Ada hari Nabi kenyang, ada hari Nabi lapar. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 2351 terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, masyabi'ah, tidak pernah kenyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi. Dalam hadis ini menceritakan keluarga Nabi pun menghadapi situasi yang sama. Mereka tak pernah kenyang salasan tiba'an, 3 hari berturut-turut, min khubzil bur, daripada roti yang diperbuat daripada tepung, hatta sehinggalah baginda meninggalkan dunia. Maka kita nampak semua ni tak ada perbezaan. Maksudnya kalaulah dengan roti dan daging 2 kali sehari tak pernah kenyang. Nabi hanya pernah kenyang dengan roti dan daging sehari sekali dia. Kalaulah roti bali, maka pada waktu itu 2 hari berturut-turut tak pernah kenyang. Kalaulah roti gandum yang pada waktu itu lebih mahal, maka tak pernah 3 hari berturut-turut. Riwayat 2352 terus.
Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, maka yafdulu, maka tidak ada yang terlebih daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada roti bali. Roti bali je, itu pun tak ada lebih. Cukup-cukup dia Nabi dan keluarga Nabi makan. Allahu Akbar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini. Roti bali zaman kita mungkin harga dia mahal sebab orang cari untuk kesihatan. Tapi roti bali pada zaman Nabi dikira sebagai tepung yang paling murah, sebagai roti yang paling murah. Terus riwayat 2353. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yabitul layali, bermalam untuk tempoh beberapa malam berturut-turut, tawiyan, dalam keadaan lapar. Pada waktu malam berturut-turut Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan lapar. Wa ahluhu, dan juga keluarga Nabi, la yajidun, mereka tidak mendapati sesuatu apa pun untuk makan malam. Asya' bermaksud makan malam. Wa kana aktsaru khubzihin, dan kebanyakan roti yang dimakan oleh Nabi dan keluarga Nabi adalah khubzah syair, roti yang diperbuat daripada tepung. Sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak mampu. Para sahabat pun tak mampu. Sebab itu kita nampak tadi Aisyah menangis. Apatah lagi kita nak ikut tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Riwayat 2354. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah rizqa ali Muhammad, rezeki keluarga Muhammad, quta, sekadar cukup-cukup. Quta, sekadar cukup-cukup. Lihat kepada baris yang ketiga sahara, ai biqadri ma yamsikur ramak minal mat'am, sekadar boleh menghilangkan lapar. Maka Nabi doa begitu supaya Nabi dan keluarga Nabi diberikan rezeki sekadar cukup-cukup. 2355. Terus maka riwayat ini menerangkan betapa Nabi terlalu melebihkan orang lain. Maka Nabi tak pernah simpan makanan, tak pernah simpan apa-apa di rumah. Maka daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an, tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok. Nabi akan banyak berkongsi memberi kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Terus hadza hadithun gharib wa qad rawa, dan telah meriwayatkan hadis ini Ja'far bin Sulaiman daripada Thabit daripada Nabi secara mursal. 2356. Terus daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada Qatadah daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan di atas meja hidangan. Nabi tak pernah makan di atas meja, namun para sahabat pernah. Maka Nabi selalu makan di atas sufrah, di atas lantai, di atas saprah. Wala akala khubzan muraqqa, dan Nabi tidak pernah makan roti yang nipis. So Nabi punya roti adalah roti bali, roti yang tebal, roti yang kasar, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini sederhananya hidup Nabi. 2357. Terus daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya dikatakan kepada baginda, akala Rasulullah an-naqi, adakah Nabi pernah makan roti daripada tepung yang telah ditapis? Maksudnya macam kita tepung gandum, kita bukan sekadar ditapis sampai tepung tu jadi putih lah. Maksudnya macam-macam pada waktu itu, dengan tepung dimakan sedap dan sebagainya. Maka ada tabi'in tanya kepada sahabat, adakah Nabi pernah makan tepung yang telah ditapis? Maka yaknil huwara. Maka berkata Sahal, ma ra'a Rasulullah, Nabi bukan sekadar makan, Nabi nampak pun tak pernah roti yang diperbuat daripada tepung yang telah ditapis, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tak pernah ada pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana? Faqila, maka ditanya, hal kanat lakum manakhil, adakah kamu mempunyai penapis pada waktu itu untuk menapis tepung daripada hampas-hampas sisa tanaman dan sebagainya. Sebab untuk buat tepung pada waktu tu mereka tumbuk dulu, maka ada daun-daun, ada hampas-hampas yang berbaki, maka ada tak penapis untuk diguna.
Maka berkata Sahal, maka nak lana manakhil, kami tak ada pun. Qila, maka ditanya, maka apa yang kamu buat dengan apa bijian bali? Qala, maka berkata beliau, kunna nanfuhu, kami sekadar tiup, fayatiru minhu ma tara, maka akan terbang apa yang terbang. Summa nusarrihi, kemudian pada waktu itu kami uli dan kami menjadikan dia roti. Ini sederhananya hidup Nabi SAW dan para sahabat pada permulaan Islam. Bab yang ke-27 berkenaan tentang kehidupan sahabat Nabi SAW. Riwayat 2358, teruskan. Ini kisah tentang pengorbanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Panggil Kak Safi jap. Okey, baca terus. Kata Qais, aku telah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu ni Sa'ad bin Abi Waqqas kena kecam. Ada orang kecam yang dia tak pandai jadi imam, yang dia tak pandai solat, yang dia baca semua salah. Ada orang kecam. Bayangkan, sahabat radhiyallahu anhum seperti Sa'ad bin Abi Waqqas pun pada waktu itu orang kecam. Maka berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, inilah awal rajul, sesungguhnya aku adalah orang yang mula-mula yang telah menumpahkan darah musuh pada jalan Allah. Wa inilah awal rajulin rama bisahmin fi sabilillah, dan sesungguhnya aku adalah orang yang mula-mula yang telah melepaskan anak panah pada jalan Allah. Walaqad ra'aituni, dan aku pernah hidup bersama dengan Nabi. Walaqad ra'aituni, dan sesungguhnya aku telah melihat diriku berjuang fil isabah bersama dengan sekelompok daripada para sahabat Nabi SAW. Manakul, kami tidak makan kecuali hanya daun-daun pokok. Itu yang mereka makan. Ini adalah peristiwa ketika mana pengepungan yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada Nabi selama 3 tahun. Tak ada, tak apalah. Okay. Kami tidak makan kecuali pada waktu itu daun-daun pokok. Wal hublah, dan juga buah daripada pokok yang berduri. Tak apa. Dan juga buah daripada pokok yang berduri. Hatta sehingga inna ahada, salah seorang daripada kami, la yada'u, apabila nak buang air besar, kama tada'u syah, maka dia buang air besar, najis dia sama seperti najis kambing dan unta. Saya kata tak apa kan. Wa asbahat, maka pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas nak menceritakan tentang pengorbanan dia bersama dengan Nabi SAW. Wa asbahat, dan telah menjadi Banu Asad. Banu Asad pada waktu itu orang yang mengutuk ataupun menghina ataupun mencemooh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang isu solat dia. Sebab itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wa asbahat, dan orang-orang yang baru masuk Islam seperti Banu Asad, yu'azziruni, mereka memalukan daku, mereka mencemohku fiddin, dalam urusan agama, bukan urusan dunia, urusan agama. Maka apakah yang mereka cemoh? Kita boleh lihat pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada Sahara, pada baris yang ketiga. Apakah maksud urusan agama yang mereka cemoh Sa'ad bin Abi Waqqas? Ay as-salah, tentang urusan solat. Mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqas tak pandai untuk solat. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, laqad hibtu, demi sesungguhnya aku dikira sebagai rugi, idzan pada waktu itu, wa dhalla amali, dan sesatlah perbuatanku, kalaulah pada waktu itu mereka benar di dalam tuduhan yang mereka lontarkan kepadaku. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pengorbanan dia besar bersama dengan Nabi SAW. Riwayat 2359. Terus. Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Sa'ad bin Malik adalah orang yang sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya aku adalah orang yang mula-mula daripada kalangan orang Arab yang melontarkan, yang melepaskan anak panah pada jalan Allah. Ini sebelum peristiwa Badar lagi. Walaqad ra'aituna, dan sesungguhnya aku melihat kami berperang bersama dengan Nabi dalam keadaan kami tidak ada makanan kecuali buah daripada pokok berduri. Wa hadha samar, itu adalah penerangan kepada pokok berduri tadi. Hatta sehingga sesungguhnya salah seorang daripada kami pernah membuang air besar seperti mana buangnya air besar kambing. Maksudnya najis dia sama seperti kambing kerana dia makan benda yang sama seperti kambing makan. Itulah daun-daun dan rumput-rumput sewaktu pengepungan yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada Nabi selama 3 tahun.
Thumma asbahat, kemudian menjadi Banu Asad tu'azziruni, mencemuh, menghina daku pada urusan agama. Laqad khibtu, maka demi sesungguhnya gagallah daku, rugilah daku pada waktu itu, dan sia-sialah amalanku. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, riwayat 2360 terus. Kata Muhammad bin Sirin ini anak murid Abu Hurairah, adalah kami bersama dengan Abu Hurairah, dan pada waktu itu Abu Hurairah mempunyai dua pakaian mumasyaqan yang berwarna. Mumasyaqan al-masbugh, yang berwarna, min katan, dan ianya adalah daripada jenis cotton. Dan ini dikira mahal pada zaman tersebut. Pakaian kulit murah. Sebab itu kita nampak Nabi banyak dan para sahabat banyak menggunakan kulit. Pada waktu tu di Madinah kulit murah. Tapi cotton kena bawa daripada Yaman, daripada luar. Maka harganya adalah mahal. Fama khata, maka Abu Hurairah telah membersihkan hidungnya dengan salah satu daripada pakaian mahal tadi. Kemudian berkata Abu Hurairah, bah. Ini adalah gambaran ta'ajub. Wah. Yatamakhatu Abu Hurairah boleh membersihkan hingusnya, hidungnya dengan menggunakan kain yang mahal, kain cotton. Laqad ra'aituni, kata Abu Hurairah, demi sesungguhnya aku telah melihat diriku dalam keadaan aku pernah la akhiru tersungkur jatuh fima baina mimbari Rasulillah, di antara mimbar Nabi dan juga rumah Ummul Mukminin Aisyah. Kenapa dia jatuh tersungkur? Minal ju', kerana tersangat lapar. Maghsyian, dalam keadaan pingsan. Sampai pingsan, dia punya lapar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fayaji'ul ja'i, maka telah datang seseorang. Dan diingat Abu Hurairah kena sawan. Orang dulu kalau ada orang kena sawan, apakah rawatan dia? Fayada'u rijlahu, maka orang ini telah meletakkan kakinya pada tengkukku. Itu cara orang dulu mereka rawat sawan, dengan cara yang tertentu. Yura an-nabiyal junun, mereka menyangka aku gila. Wa ma bi junun, dan tidaklah aku gila, dan tidaklah aku pada waktu itu kecuali lapar. Pengorbanan dia bersama dengan Nabi, sangat lapar sampai tersungkur jatuh pingsan. Riwayat yang ke-2361 terus. Daripada Fadalah bin Ubaid, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW apabila solat menjadi imam kepada orang ramai, solat bin nas, solat menjadi imam kepada orang ramai, yakhiru rijalun min qamatihim, maka telah tersungkur jatuh beberapa orang sahabat daripada keadaan berdiri mereka. Tengah berdiri tersungkur jatuh. Kenapa mereka jatuh? Masya Allah, bukan kerana ngantuk ke apa, tidak. Minal khasasah, kerana tersangat-sangat lapar. Ini keadaan para sahabat, tersangat-sangat lapar sampai tersungkur jatuh ketika mana sedang solat. Siapakah mereka ini? Kata para sahabat, wahum ashabus suffah, mereka inilah penghuni ashabus suffah. Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, maka kata para ulama, fakanu sab'in, jumlah mereka lebih kurang 70 orang, kadangkala bertambah dan kadangkala berkurangan. Mereka ini tinggal di sufah masjid kerana mereka tidak ada tempat tinggal dan tak ada sebarang harta. Maka mereka pada waktu itu dalam keadaan yang sangat lapar, dan mereka jatuh ketika mana sedang solat. Sabda Nabi, hatta taqul al-Arab, sehingga orang Arab Badui yang tak tahu apa-apa mereka berkata, haula'i majanin, mereka ini gila. Maka fa idza shalla, bila Nabi SAW selesai salat, Nabi pandang kepada mereka dan berkata, lau ta'lamun, kalaulah kamu boleh mengetahui apa yang ada untuk kamu di sisi Allah, la ahbabtum, nescaya kamu akan suka untuk bertambahnya kefakiran dan keperluan kamu. Nabi menggembirakan mereka sebab Nabi pun tak ada apa-apa nak berkongsi dengan mereka. Berkata Fadalah radhiyallahu anhu, dan aku hadir bersama dengan Nabi SAW pada waktu itu. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang riwayat yang ke-2362.
Wabi ilai qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Adam bin Abi Iyas qala hadatsana Syaiban Abu Muawiyah qala hadatsana Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada satu waktu, la yakhruju, dan tidaklah Nabi keluar padanya kecuali dan wala yalqahu fi ahad, dan Nabi tidak berjumpa dengan sesiapa. Maksudnya Nabi keluar bila ke waktu ini, kata para ulama, pada waktu panas terik. Tak ada orang pun pada waktu itu keluar. Dan Nabi keluar pada waktu itu tak jumpa sesiapa pun. Fa'atahu, maka telah datang berjumpa dengan Nabi Abu Bakar. Maka Nabi bertanya, Maja abika ya Abu Bakar, apakah yang telah menyebabkan kamu datang wahai Abu Bakar? Maka berkata Abu Bakar, kharajtu, aku keluar nak berjumpa dengan Nabi dan ingin melihat melihat wajah Nabi dan ingin memberi salam kepada Nabi. Tapi sebenarnya dia lapar. Tapi pada waktu itu disegan nak maklumkan kepada Nabi. Falam yalbas, maka tidak lama mereka tunggu, datang pula Umar. Semua ni geng-geng lapar. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Kerana mereka tak ada apa-apa kat rumah mereka. Faqal, maka Nabi SAW bertanya, Maja abika ya Umar, apa yang menyebabkan kamu datang wahai Umar? Maka Umar bin Khattab, terus terang Umar bin Khattab kata, Al-ju' lapar wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, wa anna qad wajadtu ba'da dhalik, dan aku pun merasai perkara yang sama. Fantalaku, maka mereka pun pergi ke rumah sahabat Ansar yang bernama Abul Haytham bin Tayyihan, ataupun Abul Haytham bin Tayyihan al-Ansari. Dan beliau adalah seorang yang mempunyai banyak kebun kurma, banyak pada waktu itu kambing. Walam yakun lahu khadam, namun dia tidak ada seorang pun pembantu, maka dia buat semua kerja. Falam yajidu, bila mereka sampai ke rumah Abul Haytham tak ada rumah. Faqalu, maka mereka bertanya kepada isterinya, aina sahibuka, mana suami? Maka isterinya menjawab, in talaqa, suami telah pergi mengambil air untuk minum. Yasta'zib, maksudnya air yang manis, air untuk minum. Kerana kebanyakan air daripada perigi adalah air yang masin. Walam yalbasu, dan tidaklah mereka menunggu lama kecuali dan tidaklah mereka menunggu lama sehingga datangnya Abul Haytham biqirbah, membawa satu bekas air, yaz'abuha, yang mana yang beliau memikulnya, fawada'ah, lalu beliau pun meletakkannya. Kemudian beliau datang, yaltazim, memeluk Nabi SAW, wa yafdih, dan pada waktu itu mengungkapkan beliau sanggup mengorbankan ibu dan ayahnya untuk Nabi. Kemudian beliau telah summan talaqa, kemudian beliau telah pergi ke kebun, summan talaqa, kemudian beliau telah membawa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar ke kebunnya. Fabasata, lalu telah menghamparkan untuk mereka bisatan, satu hamparan. Thumman talaqa, kemudian Abul Haytham telah pergi ke sebatang pokok kurma. Faja'a, maka dia telah membawa biqinwin, dengan satu tandan, dan telah meletakkan di hadapan Nabi. Maka Nabi bertanya, afala tanaqaita, kenapa kamu tidak pilih untuk kami daripada kurma yang baru? Maka berkata Abul Haytham, wahai Rasulullah, aku ingin untuk kamu yang pilih apa yang kamu suka. Sama ada rutab maksudnya kurma yang baru masak, busur maksudnya adalah kurma yang telah kering, kurma yang lama, dan juga pada waktu itu kurma-kurma yang lain. Maka dia nak suruh Nabi SAW pilih. Ini akhlak. Sebab itu kita kalaulah datang tetamu, dan kalaulah kita mampu, pada waktu itu kita keluarkan apa yang ada di rumah. Sebab kadang-kadang kalau tanya tetamu, mereka segan untuk berkata-kata. Allahumma salli ala Muhammad, maka dihidangkan kurma dulu kepada Nabi. Adakah dia bagi kurma je? Tidak. Dia nak sembelih kambing. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, demi ini dan demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya, maka ini pun adalah nikmat yang akan ditanya kepada kamu tentangnya pada hari kiamat. Makan kurma waktu lapar pun adalah nikmat yang Allah akan tanya. Zillun barid, berada di bawah teduhan yang sejuk. Warutab, adanya kurma yang elok. Wa ma'un barid, dan adanya air yang sejuk. Fantalaqa Abul Haytham, maka berlalu pergi Abul Haytham untuk membuat kepada tetamunya makanan. Maka Nabi bertanya, la tazbahanna zata dar, janganlah sekali-sekali kamu sembelih binatang yang masih lagi mengeluarkan susu. Maka dia telah menyembelih pada waktu itu anak kambing, sama ada kambing betina ataupun jadian kambing kambing jantan, tapi maksudnya adalah anak kambing. Dia telah sembelih anak kambing. Dan anak kambing ni lebih sedap daging dia berbanding dengan kambing yang tua, kambing yang dewasa.
Fa'atahum, maka dia telah membawa kambing yang telah siap dimasak kepada Nabi dan para sahabat baginda, dan mereka pun makan. Maka Nabi SAW bertanya, adakah kamu mempunyai pembantu? Beliau menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi berjanji, fa iza atana sabyun, bila datang kepada kami tawanan-tawanan perang, maka kamu jumpalah dengan kami. Sebab Nabi suka membalas hadiah. Nabi suka orang buat baik pada Nabi, Nabi balas dengan kebaikan. Maka telah datanglah Abu Haytham, fa'utiya, maka telah didatangkan kepada Nabi pada satu kali, bira'saini, dengan dua orang hamba, laisa ma'huma thalis, tidak ada yang ketiga. Maka Abu Haytham seperti Nabi suruh telah datang berjumpa dengan Nabi. Maka Nabi bertanya, ikhtar minhuma, wal Abu Haytham, ada dua orang hamba, pilih salah satu daripada keduanya. Maka berkata Abu Haytham, wahai utusan Allah, aku tak pandai, ikhtarli, pilihlah untukku. Maka Nabi bersabda, innal mustasyar, sesungguhnya seseorang apabila diminta pandangan muktaman, maka dia adalah dipercayai. Dia tak akan bocorkan pada waktu itu sebarang rahsia dan sebagainya, dan dia akan bagi saranan yang terbaik. Maka sabda Nabi, khudh hadha, ambillah hamba ini, kerana aku telah melihat hamba ini solat, wastausi bihi khaira, dan jagalah dia dengan baik. Fantalaka Abu Haytham ila imraatih, maka Abu Haytham pun pulang ke rumah berjumpa dengan isteri dia, dan dia pun ceritakan kepada isteri dia pesanan Nabi. Nabi kata, jaga dengan baik-baik hamba ini. Maka berkatalah isteri dia, ma anta bibalighin ma qala fihi Nabi, tidaklah engkau mampu nak menjaga dia dengan baik seperti yang Nabi suruh, kecuali kamu kena merdekakan dia. Baru dapat hamba, mereka pun tak ada hamba. Maka isteri kata, kita merdekakan, sebab Nabi suruh buat baik, maka cara yang paling baik adalah merdekakan. Maka pada waktu itu berkata Abu Haytham, huwa atik, aku merdekakan dia. Maka Nabi SAW bila dengar ini sabda Nabi, inna Allah lam yab'ath, tidaklah Nabi mengutuskan seorang Nabi, wala khalifatan, ataupun seorang khalifah pengganti, illa, kecuali setiap daripada mereka ada dua bitanah, ada dua teman rapat. Satu teman rapat yang baik dan satu teman rapat yang tidak baik. Bitanatun, satu teman rapat dalaman yang menyuruh buat baik, mencegah mungkar. Wa bitanah, dan teman rapat yang kedua yang tak nampak ini, la ta'luhu khabala, dia tidak pernah berhenti menyuruh melakukan kerosakan. Wa man yuqa, dan barang siapa yang Allah beri pemeliharaan daripada teman yang jahat ini, nafsu dia, faqad wuqiya, maka terpeliharalah ia. Terus sanad yang seterusnya. Riwayat yang lebih kurang sama. Kata Imam Tirmizi, hadis Syaiban adalah lebih sempurna daripada hadis Abu Awanah dan lebih panjang. Dan Syaiban pula adalah seorang yang thiqah, dipercayai di sisi para ulama hadis. Riwayat 2363, terus. Maka berkata Abu Talha, kami pernah mengadu kepada Nabi SAW tentang lapar. Para sahabat pernah lapar. Wa rafa'na, dan kami angkat, menunjukkan perut kami yang ada batu, an hajar-hajar, ada seketul batu yang kami ikat kat perut supaya tegak belakang kami sebab terlalu lapar. Maka Nabi SAW telah mengangkat baju baginda, dan dekat perut baginda ada 2 biji batu, menggambarkan yang Nabi SAW lebih lapar. Riwayat 2364, terus. Maka berkata Nu'man bin Bashir menegur kepada para tabi'in yang tak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka kata Nu'man bin Bashir, alastum fi ta'ami wa syarabin ma syi'tum, bukankah kamu boleh makan dan minum apa yang kamu suka? Demi sesungguhnya aku pernah melihat Nabi kamu SAW, wa ma yajidu, dan tidaklah baginda mendapati, minad daqal ay radi'ut tamar, daripada kurma lama, kurma yang telah buruk, ma yamliu batnah, itu pun tak ada untuk mengenyangkan dengannya perut baginda, dan kamu boleh makan dengan penuh kenyang. Maka ini teguran daripada Nu'man bin Bashir kepada para tabi'in. Terus wabila qala hadatsana.
Bab yang ke-28 berkenaan tentang kekayaan yang sebenar adalah kekayaan hati dan jiwa. Itu kekayaan yang sebenar. Adalah kayanya hati dan kayanya jiwa. Riwayat 2365, teruskan baca sanad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda, laisal ghina, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Arat, benda, maksudnya harta. Akan tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafs, kekayaan yang ada pada hati. Apakah maksud kekayaan pada hati? Ay ghinan nafsi amma fi aidin nas, dia tidak pandang pun harta milik manusia. Dia pada waktu tu tidak dengki, tak hasad, tak pandang pun apa yang manusia miliki. Itu masuk kaya hati. Orang yang pada waktu itu selalu dengki, hasad, pandang pada apa yang manusia miliki, itu adalah miskin. Miskin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, miskin harta. Terus miskin jiwa, orang yang miskin jiwa. Bab yang ke-29 berkenaan tentang mengambil harta. Terus apakah maksud mengambil harta? Mengambil harta, lihat kepada tajuk yang sempurna, ikut nuskah yang lain, fi akhdhil mali bihaqqih. Mengambil harta hendaklah dengan hak dia. Jangan pada waktu itu kita tak layak kita ambil, maka itu haram, itu tak bagus. Terus maka berkata Khawlah binti Qais yang merupakan isteri ataupun balu kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya harta ini khadirah, adalah indah pada rupa, hijau, indah pada pandangan mata, hulwah, manis pada rasa. Man asabahu, barang siapa yang mendapat, man asabahu, barang siapa yang mendapat harta, bihaqqihi, dengan hak dia, dengan jalan yang benar, akan dikurniakan keberkatan untuknya pada harta. Warubba, dan ada banyak mutakhawwidin, orang yang pada waktu itu membelanjakan harta, fima sya'at, dengan cara yang dia suka, bihi nafsu, dengan cara yang dirinya suka, padahal harta itu adalah daripada harta-harta Allah, iaitu baitul mal. Dia gunakan sesuka hati harta baitul mal, yang bukan harta dia pun. Maka sabda Nabi, tidaklah dia pada hari kiamat kecuali untuknya hanya neraka. Jangan salah gunakan sesuatu yang bukan milik kita. Bab yang ke-30 berkenaan tentang Nabi mendoakan kecelakaan untuk orang yang bermata duitan ataupun menjadi hamba kepada dunia. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW bersabda, lu'ina, laknatlah ke atas hamba untuk dinar, laknatlah ke atas hamba ad-dirham, laknat untuk mereka. Terus orang yang pada waktu itu baginya harta adalah segala-galanya, sehingga disanggup menggadai maruah ataupun menyakiti orang ataupun berdengki, bersihir bagai, maka laknat Nabi SAW untuk mereka. Wa qadruya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada sanad yang berbeza daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih sempurna dan lebih panjang daripada ini. Bab yang 31. Dah berapa muka surat dah? Boleh lagi ke? Siang tadi tidur tak kat rumah? Kak ada yang tak tidur? Yang lain? Buat apa shopping? Okey, malam ni sampai sini dulu. Nanti ganti dengan esok jam 2 suku. Ganti esok. Ada kita habis sejam awal. Esok ganti 2 suku sampai 2.45. Setengah jam esok. Nanti waktu lain kita cari waktu lain. Okey, kita berhenti di sini. Minta maaf kepada semua sebab para pelajar pun baru balik daripada rumah bersama dengan keluarga. Mereka pun hantuk sebab kalau madrasah jadual dia lain. InsyaAllah kita jumpa esok jam 2 suku, insya-Allah sambung setengah jam. Jumpa lagi, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.